وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا العذاب والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada tengah hari ini untuk berada awal di rumah Allah. Mudah-mudahan diberikan segala fadilat, kelebihan yang baik bagi kita. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kita baca ini adalah berkenaan dengan puasa. Kebetulan kita akan berpuasa pada minggu hadapan, dan khutbah kita juga pada malam ini, pada tengah hari ini, insya-Allah akan bincangkan tentang persediaan berpuasa. Ayat yang kita bacakan tadi menyentuh tentang puasa dan juga apakah hasil ataupun natijah daripada puasa yang kita akan lalui dan kita telah lalui pada tahun-tahun yang telah berlalu. Maka Al-Quran menyebutkan kepada kita natijah hasil yang akan kita dapat daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua, yakni orang-orang yang melaksanakan puasa, akan menjadi orang-orang yang bertakwa senantiasa. Maka dalam masa yang ada ini mungkin kita boleh bincang sikit apa yang dimaksudkan dengan takwa. Kerana perkataan itu sendiri pun selalu diguna pakai, dan kadang-kadang kita melihat penggunaannya itu diberikan makna yang agak kurang tepat. Ada beberapa penulisan para ulama kita yang memberikan makna takwa. Kalau kita faham cukup bagus. Kenapa? Bila kita puasa, kita tahu apa hasil ataupun natijah yang kita mahukan ataupun yang kita kehendaki daripada puasa, ataupun apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita apabila kita berpuasa. Maka takwa itulah yang akan menjadi penghujung hasil dapatan natijah. Rugi kalau kita tak faham makna itu. Kerana sepanjang kita puasa, kalau kita faham makna, kita cuba untuk memastikan puasa kita itu selaras dengan makna takwa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai penghujung daripada amalan puasa kita. Ada ulama yang menyebutkan takwa itu al-hadharu. Sebahagian ulama bagi makna al-hadhar bahasa Arab. Al-hadhar kalau diterjemah kepada bahasa Melayu maksudnya berhati-hati. Dengan arti kata lain, takwa itu maksudnya berhati-hati. Hampir tepat makna tu. Saya juga tengok dalam kalam para ulama kita, ini antaranya yang ada latar belakang bahasa Inggeris, maka dia terjemahkan takwa itu sebagai God consciousness.
God consciousness. Maksudnya ada kesiagaan terhadap Tuhan. Maknanya takwa itu, bila kita habis puasa ni nanti, kita akan ada rasa siaga. Maknanya siaga ni kita akan rasa the presence of Allah tu. Kita akan rasa kehadiran Allah senantiasa dalam hidup kita. Jadi ada sebahagian ulama, antaranya Syekh Hamzah Yusuf, dia terjemahkan takwa itu sebagai the consciousness of God. Dan saya rasa itu makna yang agak bagus. Cuma nak diberi makna dalam bahasa Melayu kita itu, ya mungkin boleh tuan-tuan sendiri cuba fikirkan makna yang terbaik yang boleh diberikan kepada makna takwa. Apapun, beberapa terjemahan yang agak kurang tepat terhadap takwa. Ya, sebahagian orang dia terjemah takwa ni dengan makna takut. Maknanya supaya bila diterjemah di atas mimbar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bila diterjemah hendaklah kamu takut pada Allah. Tapi terjemahan takut dia agak kurang tepat. Kerana apa? Kerana kalau nak diikutkan takut, iblis pun takut dengan Allah. Tapi dia bukan manusia, dia bukan makhluk yang hebat, tapi dia makhluk yang hina di sisi Allah Ta'ala. Pun begitu, dia ada nilai takut. Kalau kita terjemahkan takwa dengan makna takut, maka iblis pun takut. Kata Allah Ta'ala, kamasali syaitan idh qala lil insan nikfur falamma kafara qala inni bari mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan pernah kata, dia sebut kepada kita, dia hasut kita, jadilah kamu semua orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Ukfur. Falamma kafara, bila manusia ini kufur, qal, syaitan kata, inni bari mink, aku berlepas daripada kamu, aku tak kenal kamu, aku tak ada hubungan dengan kamu. Apa kata syaitan lepas tu? Dia sanggup tipu. Apa kata syaitan? Apa kata iblis? Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut akan Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita terjemahkan takwa dengan makna takut, syaitan pun takut ke Allah, tapi dia tak dapat makam yang tinggi. Padahal dengan takwa inilah manusia, kita semua ni akan boleh meningkat hubungan kita rapat dengan Allah dengan takwa. Kalau takwa dengan makna takut, iblis pun ada takut, tapi dia tak rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu kita sebut terjemahan takwa dengan makna takut adalah kurang tepat. Pun begitu, kita tak nafikan takut tu penting, tapi dia bukan makna yang tepat bagi takwa. Kita balik makna takwa kepada makna kita ini merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia jadi sempurna. Kata Allah Ta'ala, summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu. Tuhan kata, kemudian mereka itu orang Islam, dia jadi Islam, dia orang Islam, orang yang dah percaya kepada Allah Ta'ala. Summat taqaw, dia bertakwa. Dengan dia bertakwa itu dia menjadi orang beriman. Summat taqaw wa ahsanu, kemudian dalam keadaan dia itu menjadi manusia yang beriman, dia bertakwa juga kepada Allah Ta'ala. Dia berhati-hati, dia punya rasa dalam hati dia akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siaga terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang-orang yang muhsin. Maka kerana itu kita sebut makna takwa ini adalah dengan makna yang lebih sempurna daripada makna takut, iaitu kita merasakan selalu akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang paling sempurna setakat yang saya jumpa.
Sebab tu Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Apa makna paling bertakwa? Paling merasai kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Bukan yang paling takut saja. Kerana juga kita melihat sebahagian daripada manusia dia tak takut pun pada Allah. Dia tak takut pada Allah. Kalau sebagai contoh kita boleh tengok Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah dia tak takut pada Allah. Dia tak takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tak takut kepada dosa, dia tak takut kepada hukuman Allah Ta'ala. Dia kata, Tuhan, selagi mana engkau sayang pada aku tak kisah. Letak di syurga pun tak apa, letak di neraka pun tak ada apa. Selagi mana mu sayang kepada aku. Maksudnya apa? Maksudnya dia menolak faham takut pada Allah Ta'ala. Bukan dia tak ada takut, tapi sayang dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih tinggi berbanding takutnya. Perasaan sayang itu mari daripada mana? Mari daripada nilai takwa yang ada pada diri dia. Nilai yang dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita faham makna takwa dengan erti makna perasaan kita merasa siaga terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itulah sifat yang paling baik bagi manusia, bagi kita untuk meningkat lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita ada sifat takwa ni, kita tak perlu kepada orang untuk perhati kita. Itu lebihnya takwa ni. Kita tak perlu kepada CCTV. Kita tak perlu kepada orang nak mari check kita, audit apa, tak perlu. Kenapa? Kerana yang akan audit kita, yang akan tengok kita, yang kita merasakan kehadirannya itu senantiasa bersama dengan kita. Tak perlu dah. Yang ni inilah keadaan yang cukup berbeza antara masyarakat kita sekarang dengan masyarakat yang ada pada zaman Nabi SAW. Dia takwa bukan makna tak berdosa dah. Orang bertakwa pun berdosa. Sebab itu dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala cerita tentang orang bertakwa ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan untuk orang bertakwa. Antara sifat orang bertakwa apa? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa bukan tak berdosa, dia berdosa. Tetapi bila dia berdosa, dia menyedari akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia ada the consciousness of God. God conscious tu ada pada dia. Bila dia silap ya, terus dia kembali. Zakarullah, dia teringat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia pun minta ampun terhadap segala dosa-dosa dia. Itulah orang bertakwa. Maka takwa dia tidak menafikan dosa. Bukan nak suruh tuan-tuan berdosa, dah. Tetapi realiti manusia dia berdosa. Tetapi nak menyelesaikan masalah dosa itu adalah dengan takwa. Kita rasa the presence of Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan harian kita. Kita tak perlu CCTV, kita tak perlu orang audit kita buat sendiri. Kita tak perlu check in, check out, kita buat sendiri. Itu sebenarnya takwa yang sebenar-benarnya. Kerana itu takwa dia cukup penting. Dan kerana itu juga Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan takwa itu antara syarat untuk satu amalan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia hanya menerima akan amalan hamba-Nya itu daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kerana itu bila kita berpuasa yang akan kita laksanakan insya-Allah hari Selasa ini, tujuannya adalah untuk nak beri kekuatan kepada kita. Dia adalah macam satu ibadah yang akan beri kita panggil apa, untuk charge hidup kita ni untuk 1 tahun sehingga sampai kepada Ramadan yang akan datang. Kenapa? Kerana pentingnya nilai takwa yang akan terhasil mudah-mudahan
daripada puasa yang kita laksanakan dengan sesempurna yang mungkin. Mudah-mudahan sekali dalam khutbah kita akan bincang tentang pengertian puasa yang sempurna, pengertian puasa yang sewajarnya kita jadikan azam dalam diri kita untuk kita capai nanti, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain. Maka puasa itu dia punya 3 tingkatan. Tingkatan awam, tingkatan orang yang khawas, dan juga tingkatan yang paling tinggi, khawasul khawas. Mudah-mudahan persediaan kita sikit sebanyak untuk kita menghadapi ataupun menyempurnakan Ramadan pada tahun ini akan menjadikan kita ini manusia-manusia yang keluar daripada Ramadan dengan mencapai natijah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.